Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Sembang Santai. Okey, pada episod kali ini sebenarnya untuk mengatakan korang lah, untuk share seramnya semalam dan hari ini. Sepatutnya kita bersama dengan saudara Hafiz, tapi ada sedikit isu dengan sound yang mana dalam calling sistem tu macam ada problem sikit, so aku terpaksa show seorang. So sembang santai pada episod kali ni aku akan macam bahaskan secara rumusan saja. Dia berkaitan dengan puasa pada zaman dahulu dengan puasa zaman sekarang. Okay, macam kita tahu pada zaman dahulu budak-budak macam saudara Api ada cerita yang mana saya ceritakan semula. Pada zaman dia sedar budak-budak banyak menghabiskan masa sebelum berbuka puasa dengan bermain dahulu bersama kawan-kawan sebelum berbukanya puasa. Kiranya macam dah habis main tu penat, masa buka puasa, okey buka puasa, macam satu perkara yang kebiasaan lah pada zaman dahulu. Iaitu kita orang pun sezaman, sama umur je kan. Tapi bagi saya pula tapi bagi yang sekarang pula dia kata budak-budak banyak menghabiskan masa dengan gadget, ataupun kalau tidak bermain gadget pun akan melakukan perkara yang kebanyakannya tidak berfaedah lah. So macam ada beza era kat situ, walaupun gapnya tak adalah sejauh mana sekarang dengan dulu. Macam kami pun pada awal tahun 2000 macam tu, ini pun baru menganjak 2020, tapi dalam 20 tahun ni, 10 tahun lepas dengan 10 tahun yang terkini ni macam dah nampak perbezaan banyak lah. Tapi bagi saya pula, macam masa zaman kita budak-budak dulu, macam saya lah, masa zaman saya budak-budak, banyak menghabiskan masa yelah dengan kawan-kawan, betul lah macam saudara Hafiz pernah kata. Tapi macam saya banyak boleh katakan masa tu banyak lah boleh terluang. Macam dulu sekolah rendah saya boleh habiskan khatam Al-Quran, iaitu beramai-ramai lah. Tapi benda tu still need effort dengan time yang mana kita boleh buat. Padahal bila sekolah menengah dah berkurang benda tu, walaupun cikgu ada bagi platform yang sama, tapi tak tahu kenapa macam perkara tu seolah-olah macam tak boleh dijayakan dengan betul. Dan kadang penyertaan tu pun kurang. Dan bila masuk universiti pun macam lagi kurang. Ya, kita mungkin akan cakap ada je, tapi kita tak nampak. Tapi benda tu bila sepatutnya lah kita patutnya lebih ramai, tapi masa tu agak mengekang, saya boleh katakan di situ. Okey, itu bagi pengalaman saya apa beza dulu dengan sekarang lah. Tapi okey, ini kita pergi ke satu topik yang sebenarnya ini topik yang menyebab untuk saya nak berbincang tentang hari ini, iaitu topik tentang etnik Rohingya. Masa saya post video ni mungkin topik ni sudah lama berlalu, tapi saya tetap nak bincangkan tentang ada isu mereka. Ini sebenarnya isu lebih kepada presiden mereka yang ada membuat satu permohonan yang bagi saya agak melampau. Sebagai mereka, kita tak menggelarkan mereka pendatang, tapi mereka adalah pelarian yang diiktiraf lah. Bukan diiktiraf macam kita anggap mereka warga negara, tapi mereka hanyalah satu pelarian yang boleh dikatakan kita sama agama membantu saudara seagama kita. Tapi apabila tindakan mereka seolah-olah melupakan asal usul mereka yang mana mereka hanyalah pelarian, ini agak sedikit membuatkan saya terasa macam saya sebagai seorang rakyat Malaysia terpanggil untuk menjawab isu ini. Dia macam merasakan kita seolah-olah tidak dilihat sebagai satu negara yang terhormat, sedangkan kita telah melakukan sesuatu yang sangat-sangat bagus, iaitu melindungi mereka daripada ancaman daripada negara mereka sendiri. Mungkin mereka tidak tahu apa yang pernah terjadi di Pulau Bidong,
yang mana pernah ada pelarian Vietnam yang lari disebabkan, kalau tak silap, peperangan Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Saya pun tak tahu pasti, maafkan saya jika saya ada tersilap dalam fakta tersebut, tapi saya tidak mahu isu itu berulang lagi, sebab untuk menangani isu itu pun sudah sukar, kerana seperti yang kita tahu, pelarian ini bukan seorang dua, ratusan ribu kebanyakannya. So dalam ratusan ribu tersebut pun tak semua sama perangai. Tapi seperti kita tahu, ada ulama Rohingya sendiri yang memohon maaf atas tindakan yang telah dilakukan oleh presiden tersebut. Tapi ini bukan kita nak kisahkan tentang kita sama Islam bukan tidak boleh bantu, tapi ada satu tahap yang mana kita perlu memastikan rakyat kita dahulu yang diberikan keutamaan berbanding pelarian ini. Seperti yang kita tahu, Islam mengajarkan untuk melayani sama rata, tapi dalam konsep negara kita ada satu keperluan mana kita perlu mendahulukan rakyat. Jika kita melebihkan kepada mereka, itu sama saja kita tidak menyamaratakan hak, di mana ada lagi bangsa India, Cina dan Melayu. Jadi kita seolah-olah telah memberikan lebih fokus kepada mereka, yang bagi saya benda tu seolah-olah mencabul hak asasi semua kaum di Malaysia. Tapi dari segi yang boleh saya jangkakan akan menjadi isu paling hangat sebenarnya, seperti yang pernah orang lain bincangkan, ialah isu mereka sebagai pendatang tetapi seolah-olah menjadi kacang lupakan kulit. Itu yang menjadi isu besar. Soal isu agama sebenarnya tak banyak disentuh sangat, sebab sebagai sebuah negara Islam, kita memberikan yang terbaik, bagi saya sangat terbaik, sebab sebagai satu negara yang mempunyai keanggotaan dalam OIC, kita telah melakukan satu yang sangat, bagi saya lah, terpuji, seperti mana yang kita telah berjaya melindungi Dr. Zakir Naik. Tapi jika apa yang telah kita lakukan ini tidak dipandang tinggi oleh puak-puak pelarian Rohingya ini, yang boleh kata majoriti Muslim kalau saya tidak silap, ini agak menyedihkan lah, sebab jasa yang telah ditabur sebelum ini seolah-olah dilupakan dan diminta satu jasa baru ditabur semula. Ini kalau kita nak bincangkan secara menyeluruh agak sukar, kerana kita tidak tahu apa tajuk sebenar kepada permasalahan ini. Walaupun benda ni ada berkisahkan tentang isu video viral daripada presiden tersebut, dan ada beberapa puak etnik Rohingya yang melakukan video viral yang seolah-olah memprovok rakyat Malaysia, yang mana sebagai rakyat Malaysia siapa saja tidak panggil untuk menjawab pada video tersebut. Walaupun ada balasan pada video tersebut yang agak ekstrim, tapi bagi saya penyelesaiannya sekarang ni kita perlu selesaikan secara meja bulat. Ya, tapi bukan sekarang waktunya. Mungkin kita ada inisiatif-inisiatif lain yang boleh diambil oleh para menteri, dan apapun yang akan terjadi, tapi saya mohon sangat agar isu ini tidak berpanjangan, dan sebolehnya kita tidaklah membuatkan perkara ini terjadi seperti yang terjadi di Pulau Bidong dahulu, yang terpaksa menjadikan tempat untuk menempatkan para pelarian. Dan saya berharap semua rakyat Malaysia dapat bekerjasama dalam menyelesaikan masalah ini, dan tidak menyalahkan mana-mana pihak ataupun melemparkan sembarang berita yang lebih akan memburukkan perkara ini. Saya harap sekarangnya akan pulih, dan harap PKP ini pun akan dapat berterusan tanpa sebarang masalah. Sampai sini sajalah video saya dan sembang santai ni. Saya harap konsep ini dapat berguna untuk para viewer saya. Dan terima kasih kerana menonton video ni. Kalau suka boleh like, share, komen dan subscribe video ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.